Assalamualaikum, hi guys. So kita akan sambung video part kedua untuk subtopik 4.4 di mana masih lagi reactions of organic compounds. This is where we are going to learn how to define electrophile dan nucleophile. Next one, kita akan belajar juga cara untuk explain 4 types of organic reaction. First thing first, dalam organic reaction, kita ada dua reagents yang paling utama. Yang pertama adalah electrophile, yang kedua adalah nucleophile. So, kedua-dua spesies ini bergantung kepada type of site they attack, iaitu kawasan mereka serang. So, apa yang saya masukkan dengan kawasan ini, nanti kita akan more detail pasal this one. First, let's learn what is electrophile and nucleophile. Untuk electrophile, phi ni maksudnya love. So electrophile means species yang suka elektron. So dia adalah electron loving. Kerana dia suka elektron, maknanya dia adalah electron poor lah. Dia tak cukup elektron. Sebab tu dia akan terima elektron dengan cara dia diserang oleh nucleophile. So electrophile ni boleh jadi neutral ataupun positively charged, dan kita kenali dia juga sebagai electrophilic reagents. Contoh electrophiles boleh jadi cations sebab tak cukup elektron, ada positive charge. Same goes for carbocations, kita dah belajar dalam video sebelum ni, carbon yang ada positive charge. Next, Lewis acid. Lewis acid ni adalah electron acceptor. Contoh molekul daripada incomplete octet. Kita dah belajar waktu semester 1 this one. Dan seterusnya, electrophile juga boleh jadi oxidizing agent macam chlorine molekul ataupun bromine molekul. Next, kita masuk nucleophile. Nucleophile ni means species that loves nucleus. So, dia adalah nucleus loving. Maknanya, dia banyak elektron. Jadi, dia akan attack low density carbon atom di mana dia donate the electron pair, 2 elektron untuk hasilkan covalent bond. So, sebab dia banyak sangat elektron, dia donate dekat orang lain yang tak cukup elektron. Jadi, untuk low electron density carbon atom, dia bermaksud carbon atom yang ada positive charge ataupun nama lain dia adalah carbocation. So, di sinilah nucleophile suka serang. And then, nucleophile juga boleh menyerang electrophile sebab electrophile kan tak cukup elektron. So it depends on which reaction you are talking about. Next, nucleophile juga boleh jadi neutral ataupun negatively charged sebab dia banyak elektron, dan kita panggil dia juga sebagai nucleophilic reagents. Contoh dia macam anions, species yang ada negative charge, carbanions iaitu carbon atom yang ada negative charge, dan juga Lewis bases. So Lewis bases ni adalah electron donator, di mana dia boleh donate electron pair. Contoh macam NH3. NH3 ni dia ada 2 elektron ekstra iaitu lone pair dekat nitrogen. So dia boleh donate lah kepada electrophile ataupun carbocation. So apabila kita bercakap tentang kawasan dalam organic reaction, kawasan ni ada 2 jenis. Yang pertama adalah electrophilic site, iaitu molecules with low electron density around polar bond. So contohnya macam carbon atom dalam carbonyl, haloalkanes dan juga alkohol. So di sinilah nucleophile akan serang. Sebab nucleophile dia banyak elektron, dia akan serang kawasan yang kurang elektron. Kawasan yang kurang elektron tu kita panggil electrophilic site. Okay, contoh saya ada carbonyl. So carbonyl antara carbon dengan oksigen, oksigen is more electronegative. Contoh haloalkane, X ni adalah halogen. Awak boleh letaklah mana-mana group 17 elements. So kita boleh nampak group 17 elements, X ni is more electronegative than carbon. Same case for hydroxy compounds iaitu alkohol. O atom kat sini is more electronegative than carbon. So apa yang awak nampak, carbon is more electropositive, so dia adalah kawasan electrophilic site. So apa yang terjadi, nucleophile akan serang carbon dekat sini sebab dia more electropositive. Nucleophile dia ada charge negatif.
ataupun banyak elektron, dia akan serang dekat karbon yang kurang elektron. So inilah yang kita panggil sebagai electrophilic sites. Macam mana pula dengan nucleophilic site? So nucleophilic site, kerana dia adalah nucleophile, perkataan tu maknanya molecules ada high electron density around carbon-carbon multiple bond. Dan di sini nucleophilic sites akan attack electrophile. So contoh carbon-carbon multiple bond ni, contoh macam double bond antara dua carbon, ini adalah untuk alkenes. Ataupun kita ada alkynes, carbon-carbon triple bond, dan kita ada aromatic compounds iaitu benzene ring. So ini semua kita klasifikasikan sebagai spesies ataupun molekul yang ada banyak elektron, high electron density. So dia akan jadi nucleophilic site, dia akan serang electrophile. Macam mana dia serang? Dia akan ambillah daripada bond yang ada banyak ni, dia serang electrophile. Electrophile E+ biasanya. Dia akan serang electrophile. Okay, so macam itulah cara kita nak faham dua sites in organic reaction. As a conclusion, saya buat dalam bentuk table kat sini untuk tunjuk macam mana awak nak faham dengan lebih detail beza electrophile dengan nucleophile. So untuk electrophile dia cation, dia boleh jadi macam this species. Kalau electrophile juga dia ada Lewis acid untuk incomplete octet, dan nucleophile dia ada Lewis bases, ada extra lone pairs. Untuk electron deficient site, ini kita panggil sebagai electrophilic site. Awak ada carbonyl, haloalkane dan alkohol. Kalau electron rich sites, awak ada alkene, alkyne dan juga benzene ring. So ingatlah semua benda ni sebab dia akan jadi sangat mudah untuk awak jawab soalan-soalan type of reaction selepas ini. So mari kita masuk main part of this video, iaitu kita ada 4 main types of organic reaction: addition, substitution, elimination dan rearrangement. Kita go for addition first. Addition adalah reaction in which atoms or group of atoms is added to adjacent atom dalam multiple bond. Multiple bond ni boleh jadi double bond or triple bond. Dan hanya satu sahaja produk yang terhasil. Kita ada dua jenis types of addition reaction. Satu electrophilic addition, satu lagi nucleophilic addition. Awak kena jawab, jawapan awak mesti spesifik. Bukan sekadar jawab addition, awak kena tambah perkataan electrophilic dengan nucleophilic dekat depan. So mari kita fokus electrophilic addition dahulu. Apa yang terjadi dekat sini, dia akan dimulakan apabila electrophile menerima elektron daripada nucleophilic site. So, this is typical reaction yang terhasil apabila awak ada alkenes ataupun alkynes. Contohnya, saya ada alkenes kat sini. So, awak boleh nampak alkenes dia ada double bond. So, ini higher electron density, kita panggil nucleophilic site. Br2, another reactant, akan jadi electrophile lah. So antara dua reactants kat sini, dia akan buat reaction di mana nucleophilic site double bond ni akan attack electrophile. So bila dia attack electrophile, yang terjadi dia akan buat another 2 bonds. So another 2 bonds ni dia akan attach kepada 2 Br atom. Sebab tu dekat carbon 1 dengan 2 ni, awak nampak ada extra Br kat sini. Okay, sebab dia buat addition reaction. Dan siapa yang masuk dekat bahagian produk, iaitu electrophile, datang daripada Br2. Sebab tu yang masuk akan jadi nama dekat depan electrophilic addition. So, ingat, kalau kat sini saya ulang sekali lagi, kerana Br2 yang masuk dekat bahagian produk, Br2 adalah electrophile, sebab tu nama reaction adalah electrophilic addition. Next, kalau saya ada nucleophilic addition, ini dimulakan dengan nucleophile di mana dia attacks electrophilic site of the molecule. So ingat, konsep serang masih lagi sama. Nucleophile akan serang electrophile. This is the typical reaction yang berlaku dalam carbonyl compound. Contoh saya ada this one. Awak boleh nampak carbon atom dengan oksigen kat sini, dekat carbonyl group ni, kita fokus dekat functional group sebab reaction akan berlaku dekat functional group. Oksigen is more electronegative than carbon atom. Sebab tu,
Di sini dia adalah electrophilic site. Low electron density for your carbon atom. So apa yang terjadi? Kita ada reaction with HCN. HCN adalah nucleophile. Kenapa? Sebab H dia bonded kepada carbon dan carbon ada triple bond dengan nitrogen. So triple bond ni menyebabkan high electron density for HCN. So HCN is nucleophile. So di sini triple bond ni akan serang electropositive carbon atom kat sini. Sebab dia yang ada kurang elektron. So bila dia kurang elektron, yang terjadi reaction dia akan ada pertambahan 2 sigma bond. Satu attach kepada CN, satu lagi attach kepada OH. So CN dekat sini datang daripada nucleophile. So yang masuk, yang ditambah adalah nucleophile. Sebab tu nama depan dia jadi nucleophilic addition. Next, kita go for substitution. Normally dia akan hasilkan dua produk, di mana di sini reaction kita akan replace by another atom. So di sini ada dua produk yang kita akan hasilkan dan tiga jenis substitution reaction. Yang pertama free radical substitution, electrophilic substitution dan nucleophilic substitution. So kita fokus one by one. Free radical substitution adalah reaction yang involve free radical sebagai intermediate species. Dan kita ada 3 steps untuk hasilkan reaction free radical substitution. 3 steps ni awak akan belajar dengan lebih detail dalam chapter selepas ini menggunakan mechanism. Ingat, mechanism step by step reaction awak akan tunjuk curly arrow. So ini yang kita akan fokus dalam bahagian chapter selepas ni, chapter 5. Seterusnya, awak ada example, contoh. Cara nak detect paling mudah untuk free radical substitution apabila awak nampak ada UV je, automatically ini adalah reaction free radical substitution. Very easy. Next, kita go for electrophilic aromatic substitution. Kenapa aromatic kat sini? Because this is typical reaction for aromatic compounds. So aromatic compounds, dia ada benzene ring which is higher electron density. Jadi dia akan prone to do the electrophilic attack. So contoh macam kita ada benzene reacts with Br2. So benzene ni adalah kita punya nucleophile dan Br2 adalah electrophile. So nucleophile ni, kawasan dekat benzene ni adalah nucleophilic site lah. Dia akan menyerang electrophile. So bila dia serang electrophile ni akan masuk ganti hidrogen kat sini. So penggantian kat sini lah kita panggil sebagai substitution. So what happen? Hydrogen ni akan bonded with Br atom daripada Br2. Salah satu dia. Salah satu lagi attach dekat sini untuk replace hydrogen. So inilah yang kita maksudkan sebagai electrophilic aromatic substitution. Kena tambah perkataan aromatic sebab dia khas untuk aromatic compound. Next, kita ada substitution untuk nucleophilic substitution. So reaction ni adalah typical untuk saturated organic compound. Contoh macam organic compound yang ada polar bond. Let's say haloalkane with alcohol. Contoh, saya ada haloalkane. Ini adalah haloalkane saya, CH3CH2Br, dan ini adalah alkohol. Saya hanya keluarkan functional group daripada alkohol kerana saya nak tunjuk this one adalah kita punya nucleophile sebab ada charge negatif. So how about this one? Kita punya haloalkane. This is our electrophilic site. Kenapa? Sebab carbon atom yang attach kepada Br ni is more electropositive. Sebab tu ada polar bond kat sini, difference in electronegativity, jadi kita panggil dia sebagai electrophilic site. Dan OH- adalah nucleophile. So apabila awak replace antara Br kat sini dengan OH kat sini, so dia bertukar tempat. So yang masuk adalah OH-, iaitu nucleophile. Sebab itulah produk kita dapat OH kat sini dan nama type of reaction adalah nucleophilic substitution. So apabila nucleophilic substitution berlaku, ingat
Di sini, apa yang terjadi adalah heterolytic cleavage of carbon bonded kepada Br. So, dia akan break lah, di mana bonding pair elektron tu akan pergi ke arah Br sebab Br is more electronegative. Next, kita go for elimination. Elimination ni adalah reaction di mana atoms or group of atoms are removed from adjacent carbon atom. Ingat, adjacent ni maknanya kena sebelah menyebelah dalam satu molekul untuk hasilkan multiple bond. Dan di sini, another product akan jadi atoms, iaitu group yang kita dah remove daripada reactant. Contoh, saya ada this one, saya punya alcohol. Dia reacts with concentrated H2SO4 dan kita provide heat. Heat dalam bentuk segitiga macam ni. So, ini adalah heat. Dan dia akan hasilkan alkene. Di mana alkene ni akan ada satu extra group of atoms iaitu water. So, macam mana water boleh terhasil? Apabila awak nak eliminate, water ni adalah hasil daripada elimination iaitu antara carbon 1 and carbon 2, awak remove adjacent hydrogen and OH group untuk hasilkan multiple bond. So, dah tak ada kat sini, dua ni akan bergabung jadi H2O. So, sebab tu awak dapat H2O sebagai side product. Kita panggil dia side product. Okey, dan main product kita adalah this one, iaitu alkene. So, ini contoh type of reaction elimination. Next, saya ada rearrangement. So, rearrangement adalah di mana reaction in which atoms or group of atoms dalam molekul dia rearrange to form a new molecule. So, apa yang dia rearrange kat sini, dia change position ataupun dia reorganize the structure. So, dia ada beberapa jenis condition. Kita go one by one. Condition yang pertama, dia rearrange the carbon skeletal. Let's say you have this example. What happened? CH2, CH2, CH3 kat sini, propyl group here, dia bertukar position di mana dia buat satu carbon attach kepada dua methyl group. So, ini adalah proses rearrangement. So, kalau saya nak tulis type of reaction adalah rearrangement. Okay? Next one, saya ada contoh yang kedua, migration of functional group from one position to another. Let's say saya ada this one. So, Cl dekat sini berada dekat carbon number 3. Tapi, apabila saya nak rearrange, saya akan remove position Cl ni kepada carbon number 2. So, apabila position functional group awak halogen berubah tempat daripada carbon 3 kepada carbon 2, so ini adalah type of reaction rearrangement. Ada lagi satu condition di mana dia changing into different functional group. Let's say saya ada carbon-carbon triple bond here. This is my functional group. Apa yang terjadi? Dia reacts dengan water, dia menghasilkan carbonyl group, iaitu this one. So, nampak ada perubahan functional group kat sini. So, ini pun sama, type of reaction is rearrangement. So, now kita dah settle 4 main type of reaction dalam organic chemistry. Saya akan tunjuk beberapa tips untuk awak senang tentukan type of reaction. Tips yang pertama, kita akan lihat number of atoms bonded to carbon. Sekiranya more atoms bertambah, dia adalah addition reaction. Kalau dia berkurang, itu adalah elimination. But if it stays, dia adalah substitution. So let's say saya ada example 1, A, I got this one, di mana bilangan hidrogen dekat carbon berkurang. Di sini kita ada 2, di sini saya hanya ada 1 saja. So apa yang terjadi? Saya buat type of reaction elimination, iaitu fewer bonds to the last 2 carbons kat sini. Okay, next one, saya ada B. So what can you see here? Daripada multiple bonds, dia reacts dengan 2 hydrogen atom, H2 molecule, dia dah hilang dah double bonds. So di sini awak nampak ada pertambahan. Okay, pertambahan apa? 2 hydrogen atom attached to this one. So maknanya dia break the multiple bonds.
So, apa type of reaction kat sini? Addition. Okay, so ini cara paling mudah lah untuk lihat. Next one, kita ada C. This is CBr bond. Okay, kat sini. Tapi kat sini dia jadi CO bond. Kalau lihat, number of bond masih lagi kekal sama. Cuma position awak berubah. Iaitu, Br kat sini digantikan dengan CH2CH3 daripada alkohol. So, apa yang terjadi kat sini? Type of reaction is substitution. So, bila awak jawab, pastikan awak jawab dengan detail lah. Sebab example ni saya just tunjuk quick steps untuk tentukan type of reaction. So, lagi satu tips yang awak kena faham juga. Saya just buat summary. Untuk identify the type of reaction, sama ada electrophilic substitution ataupun nucleophilic substitution, ingat, lihat kawasan of reaction attack, iaitu big molecule awak. So, antara dua reactant tu tentukan siapa the big one, siapa the smaller one. So, let's say saya ada electrophilic site is haloalkane. So, maknanya type of reaction dia akan jadi nucleophilic substitution. Sebab nucleophilic substitution, because nucleophile akan substitute dekat bahagian produk. Same goes here, kalau saya ada nucleophilic site, type of reaction dia akan jadi electrophilic substitution because electrophile akan substitute di bahagian produk. So, itu sahaja untuk video kita kali ini. Saya harap awak boleh try to do the tutorial question and I hope you can do well in order for you to determine the type of reaction in organic reactions. So, that's it from me. I will see you in the next one. Bye!